sebagai DRABC, yaitu D. Danger, bahaya. R. Respon, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Tajuk PDBC untuk Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tingkatan 1 hari ini, Unit 3, Pertolongan Cemas. Tajuk hari ini ialah Dr. A, B, C. Di akhir pembelajaran, cikgu berharap pelajar dapat mengetahui prinsip dan prosedur Dr. ABC, mengaplikasikan prinsip dan prosedur Dr. ABC dan juga menilai tindakan yang harus diambil semasa kita melaksanakan prosedur Dr. ABC. Apa itu pertolongan cemas? Okey, pertolongan cemas adalah pertolongan atau bantuan permulaan yang perlu kita bagi kepada mangsa atau individu yang tercedera secara tiba-tiba sementara kita menunggu bantuan daripada ambulans, doktor ataupun pakar medik. D adalah singkatan untuk danger ataupun dalam bahasa Melayu bahaya, di mana kita perlu nilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian di mana ia berlaku. Yang kedua, kita alihkan benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Yang ketiga, cuba kita minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan semasa. Danger atau bahaya adalah langkah menilai situasi yang berlaku bergantung kepada tempat kejadian. Terdapat seorang mangsa yang terkena renjatan elektrik dan mangsa tersebut dijumpai dengan berbaring di lantai. Menilai situasi yang berlaku. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Bagi R pula, iaitu respon ataupun tindak balas. Langkah pertama iaitu periksa tindak balas mangsa, kejutkan mangsa, tepuk bahu dan jeritkan. Apa nama adik? Awak okey? Langkah kedua, letakkan mangsa berbaring terlentang di atas permukaan yang padat dan selamat. Jika tiada tindak balas, segera hubungi ambulans die nombor 999 ataupun 991 untuk dapatkan bantuan. Atau tindak balas. Kita tengok sedikit video tentang R, iaitu respons ataupun tindak balas. Kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jeritkan sesuatu. Awak okey ke? Okey tak? Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans.
Halo? Halo? Ya, saya nak melaporkan ada satu masalah dari jalan publik. Dia dalam anggaran umur 20 tahun di Edison Sarawak. Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Bagi step seterusnya iaitu A stand for airway, saluran pernafasan. Langkah-langkahnya iaitu lakukan teknik angkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Buka sarung nafas mangsa secara mendongakkan kepala dengan satu tangan, manakala dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Step seterusnya iaitu cuba periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasannya. Kita cuba alihkan lidah mangsa jika dia menghalang pernafasan dia. Pernafasan adalah langkah melakukan Cuba teknik kita angkat perhati dagu dan dengan dongak teliti kepala. cara dan Buka step-step saluran yang nafas dilakukan pesakit. untuk Periksa kalau step lidah seterusnya mangsa iaitu mengganggu laluan airway, pernafasan. saluran pernafasan. Untuk step yang kedua iaitu B, breathing ataupun pernafasan. Langkah pertama, dekatkan pipi anda dengan hidung, mulut mangsa, lihat ke arah dada mangsa. Yang kedua, lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulut selama 2 saat setiap hembusan. Dan kita ikuti video seterusnya untuk step B iaitu breathing. Atau pernafasan adalah langkah melihat, mendengar dan merasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Bagi pertolongan cemas, Dr. A, B, C stand for circulation ataupun peredaran darah. Langkah-langkahnya iaitu yang pertama, jika tiada tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa, mulakan tekanan di dada mangsa. Yang kedua, letakkan tangan anda di tengah dada ataupun dikenali sebagai tulang sternum mangsa. Tekan ke dalam antara 1.52 atau kira-kira 5 cm sebanyak 15 kali pada kadar 80/100 kali seminit dengan kiraan dan 1, dan 2, dan 3, dan 15. Step yang terakhir iaitu jika tiada pernafasan, cuba picit hidung mangsa sehingga mangsa tertutup dan diberi 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada iaitu ulu hati dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit dengan kiraan 1, 2, 3 sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awal tiba atau sehingga mangsa sedar. Periksa nadi dan nafas. Jika ada nadi dan nafas, baringkan mangsa tersebut dalam keadaan pemulihan, yaitu recovery position.
Setelah kita belajar cara ataupun prosedur Dr. ABC, berikut adalah sifat-sifat bagi seorang pemberi pertolongan cemas. Yang pertama, jangan panik. Dalam apa-apa keadaan mangsa pun, kita sebagai seorang pemberi pertolongan cemas, kita jangan panik. Ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang lain adalah seperti tajam pemerhatian, tidak kasar cara masa kita melakukan prosedur, bertimbang rasa, sentiasa senyum, berakal dan berbudi, pantas berikhtiar, buat apa yang tahu, yang tak tahu kita tunggu bantuan daripada pakar, dan mesti sentiasa dalam keadaan tenang. Dengan ini, dengan apa yang kita belajar hari ini, kesimpulannya kita belajar cara-cara pertolongan cemas. Yang penting, kita dapat membantu dan menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mencegahkan kecederaan lanjutan. Yang ketiga, menggalakkan pemulihan. Yang keempat, memudahkan rawatan lanjutan bagi mangsa yang berkenaan. Thank you very much.